حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله قائل ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin Jumaat yang dimuliakan sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Pada hari Jumaat yang mulia ini, marilah kita mendengar dan menghayati khutbah yang bertajuk menangani LGBT. Mutakhir ini kita dapati satu gerakan songsang yang menyalahi hukum hakam agama Islam yang semakin berani ke hadapan dalam menuntut hak bagi ahli-ahlinya. Gerakan ini atas nama LGBT, iaitu singkatan bagi lesbian, gay, bisexual dan transgender, adalah amat membesarkan kerana ianya ditakuti boleh mempengaruhi dan meresapi ke dalam diri lebih ramai orang Islam jika tidak dibendung dan dicegah. Dari segi pengertian, lesbian ialah perempuan yang melakukan hubungan seks sesama perempuan. Gay ialah lelaki yang membuat hubungan seks sesama lelaki. Bisexual ialah lelaki yang melakukan hubungan seks dengan lelaki dan perempuan. Begitu juga wanita yang melakukan seks dengan lelaki dan perempuan. Manakala transgender pula ialah lelaki yang merasakan dia seorang wanita dan wanita yang merasakan dia seorang lelaki dan kadang-kadang menukar alat jantinya melalui pembedahan. Dalam sejarah, kehidupan LGBT ini bukanlah suatu yang baru. Ia sudah pun wujud sejak zaman Nabi Lut AS. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 80 dan 81 yang dibacakan di awal khutbah ini, yang bermaksud, dan Nabi Lut juga kami utuskan, ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, patukah kamu melakukan perbuatan yang keji yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari penduduk alam ini sebelum kamu. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu dengan meninggalkan perempuan. Bahkan kamu ini adalah kaum yang melampau batas. Oleh itu, dalam Islam, LGBT adalah perbuatan mungkar yang dilaknat dan diharamkan oleh Allah SWT, sama ada dilakukan secara terus terang
ataupun sembunyi. LGBT juga merupakan perbuatan dosa besar dan terkutuk yang menyalahi hak kemuliaan seseorang manusia kerana menafikan hak berhubungan melalui perkahwinan yang sah yang diiktiraf oleh syarak sebagai suami isteri. Allah SWT berfirman dalam surah Syuara ayat 165 dan 166. Atatuna sukrana minal alamin wa tadharuna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Patutkah kamu melakukan hubungan jenis dengan lelaki dan kalangan manusia dan kamu tinggalkan apa yang diciptakan oleh Tuhan kamu untuk kamu melakukan hubungan yang halal dari badan isteri-isteri kamu? Kamu orang-orang yang bersalah, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas keinginan kebanyakan haiwan. Manakala dalam hadis pula telah menunjukkan kemungkaran LGBT ini. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud, ada 4 golongan manusia. Mereka berpagi dalam kemurkaan Allah dan mereka berpetang juga dalam kebencian Allah Ta'ala. Para sahabat bertanya, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Baginda berjawab, mereka ialah orang lelaki yang menyerupai perempuan, orang perempuan yang menyerupai lelaki, orang yang menyetubuhi binatang atau minta disetubuhi binatang, dan lelaki yang menyetubuhi lelaki. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Perbuatan terkutuk ini bukan sahaja dilarang dan diharamkan, malah langkah-langkah awal ke arah itu juga dilarang. Sebagaimana Rasulullah SAW menegaskan dalam sabdanya yang bermaksud, tidak boleh seorang lelaki melihat lelaki yang lain, dan tidak boleh seseorang wanita melihat aurat wanita yang lain. Tidak boleh seseorang lelaki menyentuh badannya kepada badan lelaki yang lain dalam satu selimut, dan tidak boleh seorang wanita menyentuh badannya kepada badan wanita yang lain dalam satu selimut. Hadirin yang dirahmati Allah, menurut statistik Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, pada tahun 2013, sebanyak 3% daripada rakyat Malaysia didapati terlibat dalam gejala LGBT, iaitu bersamaan lebih kurang 173,000 orang. Angka yang memeranjatkan ini sudah semestinya akan terus meningkat dari tahun ke tahun jika tiada sebarang tindakan dan usaha proaktif dilakukan oleh pihak yang berwajib dalam menangani isu ini secara berkesan. Untuk makluman, sidang Jumaat juga berdasarkan laporan sektor HIV dan STI Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia, sebanyak 3,347 kes HIV telah dicatatkan pada tahun 2017, dan daripada jumlah tersebut sebanyak 1,697 kes adalah melibatkan individu yang mengamalkan tabiat seks songsang seperti homoseksual dan biseksual. Selain itu, penularan virus tersebut dari kalangan mereka yang homoseksual dan biseksual semakin meningkat dari tahun ke tahun. 63 kes pada tahun 2000 kepada 1,553 kes pada tahun 2016 dan 1,697 kes pada tahun 2017. Dalam menangani isu LGBT ini, pihak Jabatan Agama Islam Selangor khususnya Bahagian Pengurusan Penguasaan Syariah menjalankan tindakan berdasarkan peruntukan enakmen kesalahan jenayah syariah pada tahun 1995 seperti peruntukan Seksyen 27 bagi kesalahan hubungan jenis bagi orang yang sama jantina, Seksyen 28 bagi kesalahan persetubuhan luar tabi'i, dan Seksyen 30 bagi kesalahan lelaki berlagak seperti perempuan. Bagi tempoh bermula tahun 2015 hingga tahun 2018, sebanyak 30 aduan direkodkan berkaitan dengan kesalahan-kesalahan yang dinyatakan sebelum ini, dan dari jumlah tersebut sebanyak 7 tangkapan telah dilakukan oleh pihak pengkuasaan JAIS. Walaupun jumlah aduan dan tangkapan berkaitan golongan LGBT ini tidak tinggi, tetapi ia bukan bermaksud kegiatan yang tidak bermoral ini boleh dipandang enteng dan sambil lewa. Sesuatu kesalahan tetap menjadi kesalahan, tidak kira besar atau kecilnya kesalahan tersebut. Ini kerana jika perbuatan terkutuk dan dosa besar ini dilakukan juga serta masih berleluasa, maka tidak mustahil Allah SWT akan menurunkan hukuman dan azabnya sebagaimana yang berlaku ke atas kaum Nabi Lut alaihissalam.
Firman Allah SWT, فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ. Maka apabila datang masa pelaksanaan perintah kami jadikan negeri kaum Lut itu diterbalikkan, tertimbus segala yang ada di muka bumi, dan kami menghujaninya dengan batu-batu dari tanah yang dibakar, menimpa bertalu-talu. Batu-batu itu ditandakan di sisi Tuhanmu untuk membinasakan mereka, dan ia pula tidaklah jauh daripada orang-orang yang zalim itu. Oleh itu, golongan LGBT adalah dinasihatkan supaya menginsafi dan bertaubat dan menghayati tujuan sebenar kehidupan di dunia ini, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam suratul An'am ayat 162, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku dan ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Untuk memberikan kebajikan dan kasih sayang kepada LGBT yang telah bertaubat dan insaf, maka Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor pada 14 Mei 2012 telah memutuskan fatwa jenis penerima zakat asnaf ar-riqab dalam negeri Selangor adalah termasuk golongan ini. Dalam fatwa tersebut telah dinyatakan mereka yang ingin kembali ke pangkal jalan layak menerima bantuan zakat asnaf ar-riqab melalui perantaraan mana-mana institusi atau NGO Islam yang berfungsi memulihkan golongan LGBT ini agar dapat menjalani kehidupan sempurna secara Islam. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah ini, marilah kita menghayati tausiah berikut. Pertama, umat Islam hendaklah meyakini Allah SWT amat mengasihi kepada hamba-hambanya yang beriman dan amat murka kepada hamba-hambanya yang derhaka. Kedua, umat Islam wajib berasa jijik dan jengkel terhadap sebarang perbuatan yang dikutuk oleh Allah dan Rasulnya. Ketiga, umat Islam wajar berusaha membantu orang-orang yang ingin berhijrah kembali ke jalan Allah yang diredai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbad dar. Dan orang-orang yang sabar kerana mengharapkan keredaan Tuhan mereka semata-mata dan mendirikan sembahyang serta mendermakan apa yang kami kurniakan kepada mereka secara sembunyi atau terbuka, dan mereka pula menolak kejahatan dengan cara yang baik, mereka semua itu adalah disediakan baginya balasan sebaik-baiknya pada hari akhirat. Surah Ar-Ra'd ayat 22. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi ja'alana minal muslimin warzuqna minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mimbar Jumaat sekali lagi berpesan supaya kita sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu taala dan menyedari bahawa Islam mengajar kita supaya bersikap sederhana dalam segala amalan. Kita amatlah dituntut
agar menampilkan kemuliaan akhlak, sikap dan kepribadian yang tinggi, kerana Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak dan sebagai rahmat bagi seluruh umat dan sekalian alam. Oleh itu, marilah kita sentiasa memperbanyakkan selawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad SAW. Firman Allah SWT, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin wardallahumma an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك ربانية وفي حفظ وقايتك صمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرفودين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي أحد سلانغور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرفودين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدا حمدا شاكرا يوافي نعمه ويكافئ نقمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. وصلى الله لنا ولكم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وعملا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين